Information Communication Technology ataupun ICT merangkumi internet, media sosial, perisian, fax, telefon pintar, televisyen dan sebagainya. Dalam konteks ini, ia dapat merapatkan jurang antara masyarakat. Ia juga boleh menjadi lawan jika tidak digunakan dengan bijak. Masyarakat juga perlu memahami etika penggunaan ICT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berdahulu kini dan selamanya Siti Nadia binti Alias, pemegang kad matrik bernombor D20201093384. Seterusnya, saya akan menyatakan isi poster kami yang berikut, iaitu evolusi dan pengglobalan teknologi. Evolusi dan pengglobalan teknologi merupakan perubahan masyarakat dan perkembangan. Evolusi dan pengglobalan teknologi melibatkan sektor-sektor pertanian dan makanan, pembinaan, pengangkutan teknologi maklumat, teknologi komunikasi dan media. Dengan adanya evolusi dan pengglobalan teknologi ini, dapatlah masyarakat global dengan mudahnya untuk berinteraksi atau berkomunikasi, mencari maklumat dan sebagainya. Di Malaysia, Dr. Muhammad Awanglah merupakan orang pertama yang telah memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Makmal Universiti Malaya pada tahun 1993. Pada tahun 1899, rangkaian komputer Malaysia rangkum dengan kemudahan sambungan antarabangsa telah ditubuhkan oleh beliau. Universiti Malaysia tempatan merupakan pengguna rangkum pada peringkat awal. Pada tahun 1991, Joint Advanced Intergroup Networking jaringan pula telah dilancarkan. Jelaslah kita telah pun melihat bagaimana evolusi dan pengglobalan telah berlaku di Malaysia. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang yang bertugas. Information Communication Technology ataupun ICT merangkumi internet, media sosial, perisian, fax, telefon pintar, televisyen dan sebagainya. Dalam konteks ini, ia dapat merapatkan jurang antara masyarakat. Ia juga boleh menjadi lawan jika tidak digunakan dengan bijak. Masyarakat juga perlu memahami etika penggunaan ICT. Baiklah, berikutnya mari kita meninjau isu-isu semasa yang melibatkan ICT. Antaranya ialah isu pengabaian kanak-kanak, penurunan nilai mata wang, peningkatan jenayah cyber, kewujudan penggodam di kalangan belia, penyebaran berita palsu berluasa di media sosial yang lantas mewujudkan deepfake untuk membantu membendung masalah penyebaran berita palsu. Itu saja, sekian daripada saya. Mari kita melihat isi-isi poster ini dengan lebih mendalam bersama pembentang-pembentang yang seterusnya. Ayo. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nur Khairul Huda binti Ibrahim. Hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 1 akan membuat pembentangan mengenai topik 7 iaitu pengaruh ICT terhadap kesepaduan nasional. Saya, Josliza Komindong, akan membentang bahagian pengenalan. ICT atau nama penuhnya yaitu Information Communication Technology adalah satu istilah umum yang menerangkan sebarang teknologi yang membantu kehidupan masyarakat seperti menghasilkan, memanipulasikan, menyimpan, berkomunikasi atau menyebarkan maklumat yang melibatkan teknologi komputer serta perpindahan dan perkongsian maklumat dalam kehidupan. ICT juga dapat diistilahkan dalam bentuk internet, Facebook, Instagram, dan aplikasi media sosial yang lain yang sering digunakan dalam perkongsian maklumat dan sebagainya. Kebaikan perkembangan teknologi digital dalam kalangan masyarakat ialah dapat merapatkan jurang antara masyarakat. Ini kerana dengan adanya medium seperti Facebook, WhatsApp, dan media sosial yang lain, masyarakat dapat berkomunikasi dengan ahli keluarga yang lain apabila berjauhan. Mereka dapat bertanya kabar antara satu sama lain serta dapat berkongsi maklumat dengan pantas. Di sebalik kebaikan pasti terdapat keburukannya. ICT juga boleh menjadi lawan jika tidak digunakan dengan betul. Ini kerana penggunaan ICT yang tidak betul akan mengundang kepada masalah. Sebagai contoh, penyebaran berita palsu semakin berleluasa terutamanya menerusi Facebook. Dan keadaan ini menyebabkan orang ramai mudah mempercayai berita tersebut
tanpa menyiasat terlebih dahulu kesahihan berita tersebut. Kecanggihan teknologi digital ini mempengaruhi kemajuan dan peradaban masyarakat majmuk di negara kita. Oleh itu, kita hendaklah memahami etika penggunaan ICT agar tidak bercanggah dengan peradaban di Malaysia, dan kita juga perlu memperalusi kesan positif dan negatif penggunaan ICT terhadap peradaban masyarakat majmuk di Malaysia agar sentiasa aman dan damai. Akhir kata, jika tidak pasti jangan kongsi. Manfaatkan ICT dengan sebaiknya. Selamat pagi, nama saya Nika Akadia Ana Rishmon. Hari ini saya akan membentang evolusi dan penglobalan teknologi. Pengenalan kepada evolusi dan penglobalan teknologi adalah perubahan dari segi kehidupan masyarakat dan perkembangan teknologi. Contohnya, sektor pengembangan teknologi seperti pertanian dan makanan, pembinaan, pengangkutan, teknologi maklumat, teknologi komunikasi dan media. Selain itu juga perubahan dari segi maklumat komunikasi teknologi seperti komputer, internet, telefon pintar, komputer riba dan sebagainya. Dengan itu, pada zaman sekarang kita disediakan dengan aplikasi yang menarik dan canggih seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube dan Twitter. Fungsi ini semua adalah untuk memudahkan kita untuk berkomunikasi antara satu sama lain dan juga untuk mencari maklumat seperti membaca berita terkini dan membeli belah. Evolusi ICT di Malaysia. Pada tahun 1983, Dr. Muhammad Awanglah memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Makmal Universiti Malaya. Pada tahun 1989, rangkaian komputer Malaysia iaitu RANCOM dengan kemudahan sambungan antarabangsa telah ditubuhkan. Universiti tempatan merupakan pengguna RANCOM pada peringkat awal. Pada 1991, jaringan iaitu Joint Advanced Integrated Networking telah dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zanatun Naimah binti Kamarudin akan membentangkan mengenai hubungan manusia dan ICT. Apakah itu ICT? ICT ialah alat komunikasi yang digunakan untuk menghantar, menerima dan berkongsi maklumat dalam pelbagai bentuk melalui media elektronik antara manusia. Dalam konteks sains sosial, ICT dilihat sebagai membantu, memudahkan serta mempercepatkan pemprosesan dan penghantaran maklumat. Kelebihan ICT kepada manusia. ICT membolehkan pengguna mengakses, menyimpan, menghantar dan memanipulasikan maklumat. Terdapat 4 kelebihan ICT kepada manusia. Yang pertama, mempercepatkan banyak urusan manusia. Kedua, memudahkan dan meringankan beban pekerja. Ketiga, membantu komunikasi menjadi lebih efisien. Dan yang keempat, menghubungkan sesiapa sahaja pada setiap masa. Keburukan ICT. Antara keburukan ICT kepada manusia adalah yang pertama, beban kerja kepada orang yang tidak menguasai teknologi baru. Yang kedua, beban seharian kerana dikejar permintaan, kerana diminta untuk membayar hutang, bil, kad kredit, kereta dan sebagainya. Yang ketiga, munculnya bully cyber, ucapan kebencian, penyebaran berita palsu dan mangsa penipu atau skamer. Dan ini boleh menyebabkan teknostres atau teknofobia. Kegunaan ICT dalam masyarakat. Kegunaan ICT dalam masyarakat. Yang pertama, dari segi pembelajaran, ini memudahkan mencari maklumat, menghubungkan pelajar dan guru serta memudahkan perkongsian maklumat. Kedua, komunikasi. Wujud aplikasi yang menghubungkan manusia iaitu WhatsApp, Twitter, Instagram dan Facebook. Perniagaan, menguruskan kehidupan dan cara bekerja dengan lebih mudah iaitu melalui Lazada, Shopee dan Carousel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Najah binti Zainuddin akan menerangkan tentang etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Yang pertama ialah ingat komunikasi sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahawa etika dan peradaban yang perlu ada dalam penggunaan ICT ialah sentiasa ingat komunikasi sesama manusia.
Semasa menggunakan ICT, setiap individu seharusnya menghormati hak privasi serta pandangan orang lain juga haruslah sentiasa dihormati. Pencerobohan hak privasi orang lain merupakan salah satu jenayah ICT. Selain daripada itu, setiap individu juga harus menjaga adab dan percakapan semasa menggunakan teknologi ICT. Yang seterusnya ialah ikut piawaian kelakuan online seperti kehidupan sebenar. Setiap pihak seharusnya dapat mengikut piawaian kelakuan online seperti kehidupan yang sebenar. Sekiranya berpendapat kelakuan itu adalah salah dalam kehidupan sebenar, maka begitu jugalah dengan kelakuan semasa atas talian. Kelakuan atas talian haruslah dijaga dan undang-undang ICT haruslah diikuti. Hal ini adalah bagi mengelakkan pencerobohan dan didenda disebabkan melakukan kesalahan mengikut undang-undang ICT. Yang terakhir, yang ketiga, ketahui di mana anda berada di dunia cyber. Etika dan peradaban yang seterusnya adalah mengetahui di mana anda berada di dunia cyber. Pengguna seharusnya memerhatikan keadaan sekeliling bagi mengelakkan salah faham dan ketidakselesaan orang lain. Akhir sekali, hormati masa orang lain. Perkara ini amatlah penting untuk diutamakan ketika menggunakan ICT. Sekiranya hendak berinteraksi dengan orang lain, setiap individu haruslah mencari masa yang sesuai. Antara contoh masa yang tidak sesuai untuk berinteraksi dengan orang lain ialah semasa waktu tidur, waktu bekerja dan sebagainya. Seterusnya, kita masuk pada isu semasa ICT. Yang pertama adalah pengabaian kanak-kanak. Ibu bapa yang terlalu meluangkan masa bersama telefon bimbit sehingga anak-anak mereka mula terasa terabai. Rasa seperti ibu bapa tidak mempedulikan mereka dan lebih mementingkan pekerjaan berbanding mereka. Dengan itu, mereka mula untuk mencuba sesuatu hasil daripada ajakan rakan sebaya seperti merokok, mencuri, mengambil dadah dan sebagainya. Kedua, penurunan mata wang. Perkara ini berlaku apabila kita membeli belah menggunakan aplikasi buatan negara lain. Mereka akan menggunakan beberapa taktik yang tidak diketahui oleh pengguna-pengguna aplikasi tersebut untuk mengalirkan mata wang ke negara mereka. Antara contoh aplikasi-aplikasi tersebut adalah 1688, Taobao, Tmall, AliExpress, Alibaba.com dan lain-lain lagi. Seterusnya, peningkatan jenayah cyber. Jenayah cyber ini terdiri daripada unsur penipuan, kerosakan, pengubahsuaian program atau data komputer, pencurian maklumat, penggodam dan lain-lain. Baiklah, seterusnya, kewujudan penggodam dalam kalangan belia. Belia kini lebih cenderung untuk belajar dan mencuba untuk menggodam akaun sosial media dan lain-lain. Mangsa penggodam ini sering berlaku kepada artis-artis, influencer-influencer terkenal yang mempunyai jumlah pengikut yang ramai. Melalui aktiviti menggodam ini, mereka dapat menjana pendapatan dengan menjual semula akaun-akaun tersebut. Kelima, penyebaran berita palsu. Penyebaran berita palsu ini tidak asing lagi dengan situasi pandemik sekarang kan. Banyak berita palsu yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti punca peningkatan kes COVID-19, isu penutupan sekolah kerana kes COVID-19 yang semakin meningkat, juga isu-isu semasa. Ini akan menyebabkan orang ramai mudah terpedaya dan menyebabkan berita-berita palsu ini terus tersebar secara meluas. Dan akhir sekali, kewujudan deepfake yang dapat membantu penyebaran berita palsu. Deepfake ini merupakan berantara yang dapat menggantikan rupa atau wajah seseorang dalam media audiovisual sedia ada dengan rupa orang lain menggunakan rangkaian neural buatan. Berantara ini sering digunakan untuk menggabungkan dan memindahkan berantara sedia ada ke atas berantara asal menggunakan kaedah pembelajaran mesin yang dikenali sebagai pengekod auto. Banyak laporan mengenai
Penggunaan ini dalam kes jenayah termasuk video lucah selebriti, pornografi dendam, berita palsu, olokan dan penipuan wang. Dengan itu, langkah yang berkesan adalah dengan menyekat penggunaannya. Kesimpulannya, teknologi maklumat adalah sangat penting untuk dipelajari oleh setiap orang dalam era teknologi ini. Oleh itu, ICT telah menjadi realiti kehidupan pada masa ini. Hal ini disebabkan oleh majoriti masyarakat menggunakan teknologi maklumat untuk menjalani kehidupan sehariannya. Bahkan, ICT juga mampu digerakkan oleh semua untuk menjadi ejen kebaikan yang terbaik. Walau bagaimanapun, ICT juga seringkali disalahguna oleh manusia untuk kepentingan peribadi, organisasi dan juga politik di seluruh dunia. ICT juga perlu dipelajari, dikuasai dan juga dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Akhir sekali, ICT juga perlu diurus dengan lebih beretika dan meneraju peradaban manusia masa hadapan, khususnya di Malaysia. Sekian, terima kasih. Kebudayaan di Malaysia memainkan peranan yang penting dalam proses pembangunan negara. Kepribadian Malaysia sewajarnya dipupuk dalam setiap usaha ke arah menaik taraf pembangunan sosioekonomi dan politik yang dilakukan. Dalam konteks ini, setiap strata masyarakat perlu menggembling tenaga dalam satu proses yang berterusan. Proses pembentukan kebudayaan nasional memerlukan perencanaan yang rapi dan teliti agar dapat melahirkan cara hidup bersifat harmoni walaupun terdapat bervariasi kebudayaan. Tidak mengira di mana-mana tempat, sesuatu kaum atau bangsa yang wujud mempunyai bahasa mereka yang tersendiri. Budaya ini terwujud berikutan daripada proses manusia dalam menyesuaikan diri terhadap persekitarannya. Asimilisasi, akulturasi dan akomodasi budaya akan berlaku disebabkan oleh berlakunya perubahan dan percampuran antara entiti budaya yang berbeza dan budaya akan sentiasa berubah mengikut peredaran masa. Oleh hal yang demikian, budaya yang diamalkan dalam masyarakat mempunyai ciri-ciri yang berbeza antara satu sama lain dan perbezaan inilah yang membawa kepada pembinaan tamadun sesebuah masyarakat yang diwarisi dan bersifat dinamik. Terdapat 3 lapisan perpaduan. Yang pertama, perpaduan. Perpaduan ialah penyatuan dan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan dan jiran mereka. Ia merujuk kepada semua perhubungan sosial yang mengaitkan manusia. Dalam bidang sosiologi pula ataupun sains kemanusiaan, istilah ini yang lazim digunakan. Asas perpaduan bagi sesuatu masyarakat adalah berbeza. Kedua, kesepaduan sosial. Kesepaduan nasional yang wujud dalam masyarakat berbilang kaum tertumpu kepada indeks kualiti hidup yang sederhana ke tinggi. Dari segi takrifan pula, masyarakat Malaysia mempunyai hak kebebasan bersuara. Konsep kesepaduan dalam kepelbagaian etnik ini membina kesepaduan sosial melalui interaksi dan amalan harian. Kehidupan masyarakat dalam mengeratkan hubungan pelbagai etnik dari segi makanan, ekonomi, pendidikan, kejiranan serta media massa. Antara cabaran dalam membentuk kesepaduan sosial dalam masyarakat adalah prasangka, perkauman, diskriminasi, stereotip dan rasisme. Dan yang terakhir sekali adalah konsep penyatu paduan. Penyatu paduan adalah sebuah proses bagi menyatu padukan semua kepelbagaian yang ada di masyarakat negara Malaysia. Sejarah Malaysia sebagai negara berbilang kaum. Kerakusan pihak British dalam meluaskan kawasan jajahan demi memenuhi hasrat diri seperti mengauk kekayaan bahan mentah
menyebarkan agama dan keinginan yang tinggi dalam revolusi perindustrian menjadikan mereka sentiasa menanti peluang-peluang yang dicetuskan oleh kelemahan tanah Melayu. Tambahan pula, slogan beban orang putih menjadi suatu asbab yang mewajarkan imperialisme Barat berlaku demi mentadbirkan penduduk di Asia Tenggara. Segalanya bermula pada tahun 1769 di mana British mula mendapatkan penempatan di Pulau Belambangan hasil daripada perjanjiannya dengan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. Seterusnya pada tahun 1826 berlakunya penempatan selat koloni di Raja British. Penempatan selat melibatkan NNS, negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Kerakusan pihak British semakin agresif pada tahun 1867 apabila mereka mula mendapatkan negeri-negeri Melayu yang lain lalu menyebarkan pengaruh dan kawalannya bagaikan orang mengantuk di sorongkan bantal. Timbul pula masalah-masalah di negeri-negeri tanah Melayu yang sangat membuka peluang kepada pihak British untuk campur tangan di tanah Melayu. Konflik perang saudara dan gangguan persatuan sulit Cina telah membuka jalan kepada British untuk menjadi orang yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Akhirnya, termateri sebuah perjanjian yang diberi nama Perjanjian Pangkor pada tahun 1874. Perjanjian ini mencetuskan perluasan kuasa British ke negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan. Manakala negeri-negeri yang tidak dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pula terdiri daripada negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu kerana mereka berada di bawah kuasa Kerajaan Siam. Sementara itu, Borneo Utara merupakan kawasan pemerintahan Kesultanan Brunei dan Sulu. Namun pada tahun 1881, Borneo Utara berada di bawah pajakan Syarikat Berpiagaan Borneo Utama British sehingga tahun 1946, iaitu ketika Borneo ditawarkan sebagai koloni di Raja British. Sampai itu, Sarawak pula berjaya dimonopoli dan dimiliki oleh keluarga Brooke. Maka British telah berjaya menaklukkan semua negeri-negeri di kawasan tanah Melayu, Brunei, Borneo dan Sarawak. British mula berkuasa dan mencorak pentadbiran yang membawa kepada kewujudan kepelbagaian kaum sehinggalah Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963 iaitu 6 tahun setelah merdeka. Peristiwa hitam negara Malaysia, rentetan daripada dasar pecah perintah yang diwujudkan oleh pihak British menimbulkan kesan pada tahun 1969. Perpaduan tidak dapat dikecapi dek kerana isu politik dan jurang ekonomi antara kaum Melayu dan Cina. Perbalahan antara kaum Melayu dan Cina ini mencetuskan sebuah tragedi berdarah pada 13 Mei 1969 yang melibatkan seramai 172 orang hingga ke 196 orang yang terkorban manakala seramai 439 orang yang tercedera. Bagi menangani isu tersebut, kerajaan mencari jalan ke arah usaha dalam menyemai semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Oleh itu, pada 16 Mei 1969, Majlis Gerakan Negara Mageran telah ditubuhkan oleh Tun Abdul Razak dan telah dilantik sebagai pengarah Mageran dan ahli-ahlinya terdiri daripada Tun Dr. Ismail, Tan Sri Ghazali Syafiq, Tunku Osman Muhammad Jewa, Tan Sri Muhammad Saleh, Lieutenant Dato' Ibrahim Ismail, Presiden MCA dan Presiden MIC. Tujuan utama penubuhan Mageran ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membentuk perpaduan antara kaum di Malaysia, khususnya dalam meneliti isu-isu perpaduan dan cara menyelesaikannya. Seterusnya, saya serahkan kepada pembantang yang berikut. Seterusnya, kita masuk pada perpaduan iaitu matlamat yang diidamkan. Menurut Prof. Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin yang merupakan pengarah pengasas kita UKM, beliau menyatakan perpaduan sebagai satu hasrat yang diidamkan adalah sukar untuk diukur, dilihat secara nyata mahupun berkekalan. Perkara ini biasanya hadir mengikut keadaan, keperluan, detik-detik tertentu secara formal atau tidak formal dalam kehidupan masyarakat. Matlamat ini menjadi lebih sukar apabila terhasilnya dua jenis detik iaitu pertama detik perpaduan dan kedua detik perbezaan. Detik perpaduan dan detik perbezaan ini
adalah saat yang boleh dilihat berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. Detik perpaduan yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong merupakan aktiviti berkumpulan atau bersama-sama secara sukarela untuk saling bantu-membantu dalam kerja membersih di sesebuah kawasan atau persekitaran. Seperti yang kita tahu, aktiviti gotong royong ini dapat memupuk perpaduan kerana aktiviti ini memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak, di mana orang-orang ramai termasuk jiran tetangga dari pelbagai kaum akan bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan aktiviti gotong royong ini. Melalui aktiviti gotong royong ini, mereka dapat berkenalan dan mengenali antara satu sama lain dengan lebih rapat. Seterusnya, kita pergi pada detik perpaduan yang kedua, iaitu kesihatan. Dalam bidang kesihatan, rata-rata program kesihatan telah dijalankan di kawasan bandar, luar bandar maupun pedalaman oleh pihak kerajaan maupun pihak swasta. Perkhidmatan kesihatan yang disediakan ini akan diberikan kepada semua jenis golongan, tidak kira agama ataupun kaum seseorang itu. Tujuan perkhidmatan kesihatan ini bagi mengekalkan tahap kesihatan rakyat yang baik, sekaligus dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara pesakit dengan kaki tangan, pusat kesihatan ataupun pesakit sesama pesakit. Bagi detik perbezaan pula, yang pertama ialah sambutan perayaan. Setiap kaum, agama dan bangsa mempunyai sambutan perayaannya yang tersendiri. Seperti yang kita tahu, umat Islam akan menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Haji. Seterusnya, untuk kaum India, sambutan perayaannya adalah Deepavali dan Thaipusam. Manakala bagi kaum Cina, mereka menyambut Tahun Baru Cina dan Hari Wesak. Detik perbezaan seterusnya adalah tempat kerja. Ketika di tempat kerja, kita faham bahawa dalam sesebuah organisasi pasti akan bekerja bersama pekerja lain yang berlainan dan bervariasi. Kebiasaan di tempat kerja sering berlaku permasalahan antara pihak atasan dengan pihak bawahan ataupun orang bawahan dengan orang bawahan. Jadi, ini akan menimbulkan ketidakpuasan hati pekerja itu sendiri, menyebabkan perpaduan tidak dapat dibentuk di tempat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang kesepaduan tahap pejabat. Kesepaduan sosial, politik federalism. Federalism ialah fahaman kesepaduan. Sebuah masyarakat mesti mempunyai kesepaduan dalam aspek politik. Yang seterusnya, kesepaduan sosial dalam aspek bahasa. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana mempunyai pelbagai bahasa pertuturan dalam kalangan rakyatnya. Akan tetapi, walaupun mempunyai pelbagai bahasa seperti bahasa Melayu, bahasa Cina, India dan sebagainya, bahasa pertuturan yang menghubungkan kesemua rakyat ialah bahasa perpaduan, iaitu bahasa Melayu. Yang seterusnya, kesepaduan sosial dalam aspek etnisiti. Etnisiti ialah satu sikap yang terdapat pada satu etnik di mana ia dapat menguatkan lagi hubungan dalam etnik tersebut. Dan seterusnya, kesepaduan sosial dalam aspek agama. Agama rasmi di Malaysia adalah agama Islam. Namun, walaupun Islam merupakan agama rasmi, Malaysia tidak mengamalkan Malaysia masih mengamalkan kebebasan agama. Hal ini bermakna tiada paksaan dalam kalangan masyarakat untuk menganuti mana-mana agama. Setiap warga negara, walaupun mempunyai latar belakang agama, seluruh rakyat mesti bersatu padu. Setiap agama sudah semestinya mengajar untuk menghormati semua orang dan agama. Maka semua rakyat Malaysia mengikuti ajaran tersebut sudah tentu bersepadu dalam kalangan rakyat dapat dicapai. Yang kedua, kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional bermaksud penyatuan pelbagai kelompok yang mempunyai latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeza. Penyatuan ini merupakan penyatuan yang berbentuk zahir dan luaran. Hasil daripada penyatuan ini, keadaan akan menjadi aman, stabil, makmur dan sejahtera.
Walau bagaimanapun, masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat di negara kita ini. Terdapat dua tonjang utama dalam mewujudkan kesepaduan nasional. Sebagai teras kesepaduan nasional ialah Perlembagaan Persekutuan Rukun Negara. Kesepaduan nasional amat penting untuk mewujudkan masyarakat yang dinamik. Masyarakat yang dinamik akan mewujudkan kelompok petani tradisional kepada petani komersial industri. Daripada segi kemajemukan bangsa akan mewujud pelbagai etnik dan budaya moderniti yang mengutamakan kestabilan dan kemajuan. Mereka berkongsi norma hidup, persamaan nilai dan kerencaman sosial. Hal ini merentasi hubungan horizontal antara etnik dan agama sekaligus dapat membina negara bangsa integrasi yang maju. Yang ketiga, etos nasional. Etos nasional menjadi pusat kepada agenda pembinaan negara bangsa khususnya dalam konteks untuk mencapai matlamat perpaduan negara dan integrasi nasional. Etos nasional perlu mempunyai ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat seseorang individu dengan individu yang lain dan yang mengikat individu dengan negara. Ciri-ciri unik etos nasional merangkumi 4 iaitu perasaan, nilai, semangat kepercayaan dan juga identiti. Maksud etos dalam kamus Dewan ialah sifat ciri sesuatu bangsa, budaya, era dan lain-lain. Ia berasal daripada perkataan Greek yang membawa makna perkataan atau karakter. Menurut Mansur et al., perkataan etos berasal daripada perkataan etika, sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sanatun Peti Kamarudin akan membentangkan tajuk seterusnya iaitu penyatu paduan proses keusahaan. Apakah yang dimaksudkan dengan penyatu paduan? Penyatu paduan adalah usaha berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial berwahanakan tapak integrasi, memperinsipkan tawar-menawar, perundingan dan mediasi. Ianya bersifat berterusan dari semasa ke semasa kerana konflik akan sentiasa wujud dalam kepelbagaian. Seterusnya, etnik. Di sini saya akan memperincikan apakah itu tahap keetnikan, batas etnik dan hubungan sosial rentas etnik. Pertama, tahap keetnikan. Ianya dibagikan kepada 4 kumpulan iaitu etnik, agama, budaya dan bahasa. Setiap daripada kumpulan etnik mempunyai ciri pembentukan kumpulan yang sama, mengutamakan satu ciri iaitu tingkah laku mereka. Yang kedua, batas etnik. Ianya dipengaruhi oleh faktor ekonomi sosial seperti kemenaan, status dan sosial. Batas etnik mempunyai hubungan yang baik dengan etnik. Seterusnya, saling bergantung antara etnik juga akan menipiskan batas etnik sehingga membentuk sistem sosial yang kompleks. Ketiga, hubungan sosial rentas etnik. Ianya sering dikorbankan dalam mengejar anggaran keuntungan material, status dan tuntutan sosial pribadi. Membenarkan individu dari berbagai etnik, ini berhubung dengan individu dari etnik yang lain. Dimensi keetnikan didapati terbina di kalangan ketiga-tiga etnik iaitu Melayu, Cina dan India. Ketiga-tiga etnik ini terdedah kepada pengaruh luar tetapi masih mempertahankan keetnikan, antaranya perayaan, pengamalan tradisional dan sebagainya. Ketiga-tiga etnik ini tidak terdorong ke arah ekstremisme dan keganasan. Akhir sekali, semakin nipis batas etnik, akan semakin mudah terbentuknya interaksi antar warga dan akan meningkat kesepaduan sosial dalam masyarakat. Hai, nama saya adalah Nika Akade Ana Rishmon. Hari ini saya akan membentangkan penyatu paduan, iaitu proses yang diusahakan alat penyatu paduan. Alat penyatu paduan bermaksud wujud bagi mengelakkan berlakunya jurang antara sesama kaum, dan alat penyatu paduan ini adalah tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan. Tawar-menawar.
Tawar-menawar ini semestinya setiap individu menginginkan satu harga yang berpatutan dan memenuhi keperluan dan kehendak tidak kira pelbagai bangsa. Kesan negatif sekiranya rakyat tidak bersatu padu. Yang pertama adalah aktiviti ekonomi akan terjejas, pendapatan negara akan berkurang dan mata wang Malaysia akan turun. Seterusnya, perundingan. Perundingan ini boleh berlaku dalam penyelesaian mengenai kontrak, pertelingkahan rumah tangga, pendamaian secara aman dalam negara. Rakyat kebiasaannya melakukan perbincangan atau perundingan dengan cara tawar-menawar, contohnya dengan prinsip disolid. Prinsip disolid ini di mana orang bukan Melayu telah diberikan hak kewarganegaraan yang longgar berasaskan prinsip disolid. Selain itu juga, interaksi antara kaum melalui perniagaan adalah satunya dalam proses perundingan. Perantaraan ini lebih mengenai dengan media, di mana media ini memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan maklumat kepada masyarakat. Tambahan pula, video penyebaran maklumat pada era masa kini mengalami evolusi ICT yang memudahkan penyebaran maklumat. Contohnya seperti komputer, telefon bimbit, televisyen, radio dan sebagainya. Dengan ini dapat memudahkan penyebaran maklumat. Dengan ini media juga boleh disebarkan melalui aplikasi-aplikasi yang canggih seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan sebagainya. Zaman kini, penggunaan media pada masa kini tiada lagi sekatan walaupun berada di kawasan luar bandar. Perkembangan media tidak hanya menyentuh mengenai kepelbagaian etnik, malah menyebarkan keunikan budaya. Oleh hal itu, kebebasan media menyebarkan atau menyiarkan sesuatu perkara itu merupakan salah satu langkah yang bijak untuk menjaga hubungan pelbagai kaum di Malaysia. Selain itu juga, kita boleh mengetahui perkembangan politik dan ekonomi negara melalui siaran TV. Media adalah media yang paling sesuai untuk menyalahkan atau menyebarkan sesuatu yang penting dan positif seperti menyerlakan keunikan yang dimiliki oleh setiap budaya. Contohnya dengan mempromosikan negara Malaysia kepada negara dan sebagainya. Oleh hal yang sedemikian, masyarakat tempatan dari luar negara dapat memahami dan menyedari unsur-unsur kebudayaan negara kita. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nur Khairil Huda binti Ibrahim dan rakan-rakan sekalian. Saya Josliza Komindong akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dan saya akan membentang isi keempat iaitu hubungan etnik. Kesepaduan nasional di Malaysia dapat dimantapkan lagi menerusi hubungan etnik. Sebelum itu, mari kita lihat dan fahami apakah yang dimaksudkan dengan hubungan etnik. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, perkataan etnik merujuk kepada masyarakat majmuk yang mempunyai kelompok hidup yang berlainan tetapi di bawah satu sistem politik yang sama. Hal ini kerana perpaduan yang terjalin dalam kumpulan etnik masyarakat di Malaysia menunjukkan hubungan etnik yang terjalin boleh dikatakan masih erat dan kukuh sehingga kini. Selain itu, pembentukan Malaysia dilakukan bagi menyeimbangkan kaum di Tanah Melayu dengan penyataan Negeri Sabah dan Sarawak. Hari Malaysia juga boleh diisytiharkan sebagai hari perpaduan bagi mencerminkan aspirasi semua rakyat Malaysia untuk bersatu padu bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang boleh menjejaskan keamanan dan keharmonian negara. Tambahan pula, Hari Malaysia merupakan satu medium yang sesuai yang dapat menyatu padukan masyarakat pelbagai bangsa dan agama, dan melalui sambutan tersebut, hubungan etnik secara tidak langsung terjalin dan semakin erat hari demi hari. Sebagai contoh, negeri Sabah dan Sarawak mempunyai kepelbagaian kumpulan etnik, namun mereka tetap hidup bersama
bekerja dan bermain bersama-sama dengan harmoni. Pendek kata, Kesatuan Nasional di Malaysia dapat dimantapkan lagi menerusi hubungan etnik yang mampu mengukuhkan perpaduan kaum. Ini karena Kesatuan Nasional berhubung kait dengan perpaduan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nur Khairul Huda binti Ibrahim. Saya Josliza Komendong akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dan saya akan membentang bahagian rumusan. Menerusi topik ini, yaitu pemantapan Kesatuan Nasional Malaysia, dapat dirumuskan bahawa pemantapan Kesatuan Nasional adalah amat penting diterapkan dalam kalangan masyarakat di negara kita. Pemantapan ini bukan sahaja memastikan keamanan dan kemakmuran negara terus terpelihara, namun ia juga dapat menanam nilai moral dalam setiap pribadi masing-masing agar kita lebih matang berfikir dan melakukan sesuatu tindakan yang dengan betul. Selain itu, masyarakat juga digalakkan untuk menghormati adat dan resam bangsa lain untuk memastikan keharmonian bersama. Contohnya, tidak mempersendakan adat dan resam yang mereka amalkan, tetapi sebaliknya mencuba mempelajari adat resam mereka supaya kita lebih memahaminya. Dalam hal ini, masyarakat perlu mengambil iktibar daripada peristiwa 13 Mei 1969, yaitu peristiwa rusuhan kaum yang menyebabkan perpecahan kaum di Malaysia. Di samping itu, perpaduan kaum yang terjalin pada ketika ini perlu dipelihara agar berkekalan sehingga ke generasi yang lain, dan kita akan menjadi sebagai role model kepada generasi muda untuk mengekalkan perpaduan tersebut. Oleh itu, diharapkan kepada anak muda, khususnya golongan belia, untuk mendedahkan diri dengan nilai bertoleransi antara bangsa dan kaum di Malaysia dan hentikan sikap perkauman yang boleh menjejaskan Kesatuan Nasional di Malaysia. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.